سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita memanjatkan syukur kita kepada Allah dapat kita berkumpul menyambung pengajian pada malam bahagia ini, dan kita memulakan majlis dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa, dan Allah mengampunkan dan mengabulkan segala hajat, dan menjaga kita daripada segala bala, segala wabak, segala musibah, segala adab di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah membukakan bagi kita kefahaman dalam agama, dan diberikan taufik dan hidayah dapat kita mengamalkan apa yang kita telah mempelajari, dan dapat kita menyampaikan kepada yang lain. Dan mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita untuk melaksanakan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya, dan mengikuti sunnah Nabi-Nya. Dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam husnul khatimah, dan menyelamatkan kita daripada segala jenis azab di akhirat, dan mengumpulkan kita bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah ta'ala kita meneruskan daripada mana kita berhenti di dalam kitab Da'watul Ta'am. Adapun kefakiran yang disertai dengan kesumutan dan kesedihan, ketidaksenangan yang disertai dengan kebosanan, maka demikian itu adalah di antara bala yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah berlindung berlindung diri dari kefakiran yang tuannya bersifat dengan sifat ini. Lalu beliau bersabda. Maka di sini Al-Imam Al-Haddad beliau membicarakan yang ini tentang musibah di dunia dan musibah di akhirat, iaitu satu orang yang dilanda kefakiran dan dia tidak bersabar ini atas kefakirannya, dan kefakirannya membawanya kepada kekufuran. Dan Nabi SAW dalam salah satu daripada doanya berdoa agar Allah selamatkan kita daripada kefakiran, sebab kefakiran ini dia boleh membawa kepada kekufuran. Dan ini banyak berlaku, kita lihat di negeri Islam, banyak berlaku di negeri Islam. Kampung fakir, tidak ada makan, tidak ada minum dan sebagainya, maka datang orang lain dan memberikan makanan dan minuman, dan mereka sanggup mengikuti apa saja agar mereka mendapat wang atau mereka mendapat bantuan dan sebagainya. Dan ini perkara yang ini sudah berlaku dan sedang berlaku. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya manusia sanggup menggadai agama mereka apabila mereka dalam keadaan terdesak dan mereka tidak ada iman, mereka tidak memahami agama sebagai misal, maka ini boleh membawa mereka kepada kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka ini juga berdasarkan dengan hadis Nabi SAW yang mana Nabi mengatakan kana al-faqru an yakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran itu akan menarik kepada kekafiran. Sebab manusia ini dia tiap-tiap daripada kita ada tahap kesabaran. Tiap-tiap daripada kita ada tahap kesabaran. Ada orang subhanallah iman mereka kuat, walau apa saja berlaku kepada mereka, orang nak bunuh mereka sekalipun, mereka tidak akan tinggalkan agama. Seperti kita lihat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat ditangkap oleh kaum musyrikin. Selepas itu dirantai dan tidak diberikan makanan, dan dikatakan kepadanya, kau nak kena keluar daripada Islam, baru kita lepaskan kau. Maka dia tidak melakukan sama sekali, diazab, tidak diberikan makanan, tidak diberikan minuman. Tetapi itu perkara yang ini tidak menyebabkannya keluar daripada agama. Selepas ini 1-2 hari tidak diberikan makanan dan minuman, mereka menyangkakan dia mungkin dah pingsan ke ataupun dah, tapi mereka heran dia masih sihat lah. Seolah-olah dia baru makan, baru minum, dan dia tersenyum. Sahabat, ini karamah bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka makanan dan minuman. Akhirnya mereka pancungkan di kepala. Ini berlaku. Sebahagian daripada sahabat Nabi SAW disalib.
Disalib. Ini mereka berperang dengan Rom, ditangkap. Jadi kerajaan Rom pada zaman dahulu mereka daripada azab ini mereka adalah mereka mensalib orang. Mereka meletakkan orang ini di atas cross. Selepas itu paku tangannya, paku kakinya sampai dia mati. Cuba bayangkan ini dia punya azab. Jadi apabila mereka diletakkan atas cross masih hidup lagi. Jadi ini slow death. Ini adalah apa yang mereka biasa melakukan. Itu sebab zaman Nabi Isa AS juga ketika Rom, ini kerja mensalib orang ni semua adalah daripada mereka. Tetapi sahabat-sahabat Nabi SAW, yakni ia tidak menyebabkan mereka keluar daripada agama. Tetapi mungkin ada orang lain. Tahap ini kesabaran ini tidak sama. Ada orang yang imannya tak seperti iman para sahabat. Ada orang yang iman lemah, diuji sedikit boleh membawa kepada kekufuran terus. Tetapi ada orang ini masya-Allah diuji ini dengan ujian yang berat, tetapi disebabkan ini dengan iman yang kuat, mereka mampu bersabar. Maka ini yang mereka diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sebab kesemutan terhadap kadar atau takdir Allah Ta'ala serta tiada merelai apa yang dibagikan Allah dari kurnianya adalah di antara dosa-dosa yang membinasakan manusia. Jadi perkara ini sangat penting sekali ya. Ilmu mempelajari qada dan qadar lebih penting daripada ilmu fikih. Ilmu mempelajari tentang qada dan qadar lebih penting ini daripada ilmu cabang, sebab ini adalah ilmu usul. Kita orang Islam kalau kita tidak mempelajari ilmu ini, maka ini ada kepincangan yang di dalam kefahaman kita dalam Islam. Sebab kalau kita tidak faham ini apa qada dan qadar, ada masalah. Hari ini ramai orang menanyakan soalan tentang qada dan qadar. Jadi bagaimana kita nak mempelajari qada dan qadar apabila kita mempelajari sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi qada dan qadar ini dia daripada 3 sifat. Sifat ilmu, sifat iradah dengan sifat qudrah. Jadi bila kita mengatakan misalnya Allah mengetahui segala-galanya sebelum dia menciptakan segala-galanya, dan dia telah berkehendak segala-galanya sebelum wujud segala-galanya, dan apabila tiba masanya maka dia menzahirkannya. Ini adalah qada dan qadar. Jadi kalau kita tidak faham ini perkara ini, susah kita nak faham apa yang kita melandai dan bagaimana kita nak memahami hikmah yang di sebalik. Tapi kalau sekiranya seorang itu dia faham qada dan qadar, dia faham segala-galanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ini sedang menguji kita, baru kita dapat faham. Tapi kalau kita tidak faham ini qada dan qadar, mungkin orang akan menanyakan kenapa aku diuji begini, kenapa begini. Apa sebabnya? Sebab dia jahil dalam masalah ini. Dia tidak faham. Dia tidak ingin memahami tentang ini perkara tersebut. Dan ini semua dipelajari dalam ilmu akidah. Dan ini Al-Imam Al-Haddad ini mengatakan, kalau dia mengingkari yang qada dan qadar, apa jadi? Terus habis. Ini yang dia mengatakan membawa kepada kebinasaan dia terus. Sebab ini adalah perkara yang sangat bahaya. Jadi ilmu akidah jemaah dirahmati Allah, sepatutnya kita kedepankan ilmu akidah daripada ilmu yang lain. Sepatutnya begitu. Sebab dia adalah kita punya foundation. Dia adalah kita punya asas. Seperti mana orang Melayu dahulu yang berpegang ini kepada pepatah ini mengatakan, asasuddin ma'rifatullah. Asasuddin ma'rifatullah. Yani asas ini agama ini adalah kenal kepada Tuhan kita dulu. Kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kita sembah? Dan apabila kita melaksanakan perintah yang kita sembah, maka ia akan memberikan buah. Ia akan memberikan kepada kita buah. Jadi saya harap insya-Allah taala kita mereka-mereka yang mempelajari ilmu fikih harus juga yang ini mempelajari ini tentang ilmu akidah, bukan yang setakat ini kita baca dan kita hafal, tetapi kita nak kena faham mendalam sedikit. Kalau lebih-lebih zaman sekarang, sebab zaman sekarang banyak syubhat dalam akidah. Orang mengatakan Tuhan ada tangan, ada kaki, duduk di atas langit dan sebagainya. Jadi kita nak kena faham, ya, adakah ini akidah ini betul ke bagaimana? Adakah Nabi SAW ini mengajar sedemikian? Allah duduk atas arash dan meninggalkan tempat sedikit bagi Nabi SAW supaya Nabi dapat duduk bersama. Ini disebut daripada sebagian dari kitab ini Mujassimah, dan mereka mengatakan ini akidah salaf.
Masya Allah, akidah salaf. Tetapi yang ini manusia percaya. Manusia percaya. Mereka takwilkan, mereka tafsirkan ayat Al-Quran Ar-Rahman al-Istawa, Allah duduk atas arasy. Ar-Rahman al-Istawa ini Allah duduk atas arasy. Tidak ada ulama kita mengatakan sedemikian. Melainkan yang golongan Mujassimah. Yang Mujassimah mereka mengatakan sedemikian sebab ini fahaman mereka adalah Tuhan berbadan. Tuhan ada dua kaki, dua tangan, dua mata dan duduk ini atas arasy. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hari ini kita berhadapan dengan syubhat yang seperti ini. Jadi bagaimana ini kita nak faham dan kita nak menjaga golongan muda kita misalnya daripada terjebak dalam fahaman ini. Sebab kalau mereka terjebak dalam fahaman ini, susah nak keluar. Dia kalau dah masuk, susah kita nak berbual dengan dia. Sebab dia ambil zahir makna Quran. Betul ke tidak? Kita membicarakan ini zahir makna ayat mutasyabihat, ada takwil, mesti ditakwilkan ini dengan takwilan yang betul. Kita pergi sebarang-sebarang Al-Quran ini kita ambil semua ini dengan translation. Semua yang ini kita mengambil yang ini dengan zahir makna, tidak boleh. Kalau kita mengambil zahir makna, Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah mengatakan kami lebih dekat daripada kamu daripada apa? Dalam Al-Quran surah Qaf, kalau kita ambil zahir makna, apa jadi? Allah mengatakan kami lebih dekat kepada kamu daripada min hablil warid. Hablil warid kan ini tempat apa kita kendaraan, main vein, betul ke tidak? Jugular vein, orang panggil jugular vein kamu. Allah mengatakan kami lebih dekat kepada kamu daripada urat kamu ini. Jadi kalau orang ambil zahir makna, jadi di mana Allah SWT? Ada orang mengatakan kita nak kena ambil zahir makna, semua Quran zahir makna. Masya Allah, dia mengatakan tak ada majaz dalam Quran, tak ada peribahasa, semua zahir. Masalah ke tidak masalah? Ini boleh menyebabkan orang yang ini kekufuran terus. Kalau orang ini mengatakan Allah dalam badan saya, apa? Dia mengatakan urat ini dalam badan saya. Allah mengatakan Allah lebih dekat daripada saya, daripada badan saya. Jadi di mana Allah SWT? Allah dalam badan. Dah baik, perlu ditakwilkan. Yang dimaksudkan adalah Allah Maha mengetahui apa yang kita melakukan. Ilmu Allah SWT. Yang ini peribahasa, majaz. Betul ke tidak? Sama juga dengan ayat yang lain. Ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang majaz dan sebagainya. Jadi hari ini kita nak kena mementingkan ini tentang ilmu ini. Nah, kita baca lagi sedikit. Dosa-dosa yang membinasakan manusia dan maksiat-maksiat besar yang buruk sekali. Nah, dosa yang membinasakan manusia kebanyakan adalah dosa bersangkut dengan akidah. Sebab kesilapan dalam akidah boleh menyebabkan orang kufur terus. Tetapi kesilapan dalam fikih, dia tidak membawa kepada kekufuran. Biasa. Satu orang ini misalnya dia melakukan salat, yang ini dia makmum, dia tak baca Fatihah. Dia tidak baca Fatihah. Dia menyangkakan imam baca Fatihah, cukuplah bacaan imam. Kita dalam mazhab Syafi'i tak sah salat. Tetapi kesilapan ini seperti ini tidak menyebabkan dia kufur. Betul ke tidak? Yang ini dia nak kena qada salat. Dia nak kena salat sekali lagi. Tetapi satu orang ini kalau menyifatkan Allah dengan makhluk, sehingga dia mengatakan Allah berbadan, berjisim, bertempat, duduk di atas aras, ini boleh membawa kepada kekufuran. Apa sebabnya? Sebab dia bercanggah dengan Al-Quran. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang seperti Allah. Jadi bagaimana kita menyamakan Allah dengan ciptaannya? Jadi nampak tak? Qada dan qadar pun sama juga. Satu orang ini kalau dia tidak redha kepada qada dan qadar, ini boleh membawa ini kepada kekufuran. Seperti mana tadi Al-Imam Al-Haddad beliau menceritakan tentang perkara seperti itu. Itu sebab Al-Imam Syafi'i apabila ditanya tentang Al-Imam Al-Muzani tentang ilmu akidah dengan ilmu fikih, maka Al-Imam Syafi'i mengatakan perkara tersebut. Ilmu akidah ni kalau kita silap, dia boleh menyebabkan kekufuran. Tetapi yang ilmu fikih, dia biasanya tidak membawa kepada kekufuran. Dia boleh membawa kepada kefasikan dia. Kalau orang main talfiq, saya nak yakni salat mazhab Hanafi, lepas itu saya ambil wudu dengan mazhab Syafi'i, lepas itu yakni saya nak ini dengan mazhab Malik, ini dia pilih-pilih. Ini adalah membawa ini kepada batalnya ini amalan, maka ia membawa ini kepada kefasikan. Tetapi ia tidak membawa kepada kekufuran sebab ini adalah daripada cabang Islam. Tapi berbeza ini dengan ilmu akidah. Nah,
Oleh itu, hendaklah sang fakir itu menjaga dirinya dengan penuh hati-hati. Nah, orang yang fakir, yang mesti mengetahui ini perkara seperti ini. Kalau tak, ditakuti ia boleh membawa ini kepada kekufuran. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita ini daripada segala musibah. Amin ya rabbal alamin.